Okay, Assalamualaikum geng. Bertemu lagi kita dalam video kali ni. So, di hadapan aku hari ni, aku nak review sebuah lagi motosikal daripada Italia, iaitu Italjet Dragster 200 dan juga Italjet Dragster 125cc. 125 dengan sesaran enjin lebih kurang 124cc dengan horsepower lebih kurang 13 horsepower pada RPM 9500 dan juga 10.5 pada RPM 7750. Manakala untuk motosikal yang di hadapan kita ni dengan enjin bersesaran lebih kurang 181cc dan berkeupayaan untuk menghasilkan sehingga 18 horsepower pada RPM 8000 dan dengan 15.5 Newton torque pada RPM 7750 juga. Nama jolokan motosikal ni adalah The Urban Superbike. Kenapa Urban Superbike? Memang ni adalah motosikal yang aku rasa macam paling nampak futuristik so far yang aku pernah nampak lah, yang aku pernah tengok. Kalau korang pernah tengok yang lain, aku tak pasti. Tapi ini adalah umpama sebuah motosikal skuter yang futuristik dengan gabungan daripada superbike ataupun naked bike lah basically. Memang togel habis geng. Memang togel habis. Sebab enjin ni single cylinder dengan double overhead cam. Dia disokong oleh alloy trellis frame yang bagi aku mempunyai dua bahagian, hampir sama dengan KTM. Ini part yang pertama dan ini adalah part yang kedua lah. Kalau ada apa-apa masalah, korang cuma perlu tukar satu part je. So bagi aku benda tu memang nampak bijak lah kat situ. Dan selain daripada tu ada lubang kat sini. Ada lubang. Dan dia of course lah, bila nama skuter ni tak silap aku difahamkan dia juga pakai enjin daripada Piaggio. Tapi dengan setting dia, memang setting dia lain macam lah untuk performance dan untuk aggressive ride. Kenapa aku cakap aggressive ride? Satu, dia dah pakai monoshock kat sini, adjustable monoshock. Di hadapan juga sebenarnya dia menggunakan, dia panggil sebagai independent steering system. Korang pusing lah macam mana pun, benda ni memang tetap memegang lah, dia steel dan disupport oleh adjustable monoshock juga di hadapan yang korang boleh adjust dekat sini. Dan dia punya ni lah, boleh di adjust lah, keras ke lembut ke dan tinggi ke rendah ke, tu korang boleh adjust kat situ. So motosikal ni tak tinggi sangat. Dia punya ketinggian sihat dia lebih kurang 770mm sahaja. Memang untuk aku punya ketinggian lebih kurang 800 untuk 165mm 165cm memang okey. Dan berat motosikal ni dia agak berat lah, lebih kurang 140 kg dry weight lah. Tak termasuk dengan minyak, lubricant dan sebagainya. Apa yang membezakan antara 200 dan 125cc adalah daripada segi air intake ni je. Air intake untuk CVT dia. So ini saja. Dan aku difahamkan juga sebenarnya untuk CVT dia pun ada dijual. Untuk performance punya CVT korang boleh tukar. Kalau korang nak, tak ada masalah, korang boleh tukar. So beli je, order je dengan diorang. Diorang akan tolong belikan lah dekat korang. Ni adalah untuk footpack lah, footpack passenger. Memang kalau tak nak pakai, dia memang tersusun rapi je, simpan kat situ. Seat memang seat race. Agak lah bagi aku dia bercampur-campur lah. Racing seat pun ada, tak racing seat pun ada. Tapi nampak agak kemas lah. Nampak dia punya ni memang very well. Nampak carbon punya, ada agak sedikit macam carbon kat tepi ni. Atas ni dia ada mix lah, ada macam nampak carbon design sikit lah. Dan tak ketinggalan lah, kalau kata brand Itali tu tak kisah benda apa pun, ini mesti ada lah stiker ni. 3 color ni, color Italia. Tangki minyak dia memang nampak jelas-jelas kat sini. Dia ada lebih kurang berkeupayaan untuk menyimpan sehingga 9 liter minyak. Dengan kalau enjin 200 ni, aku rasa boleh lah pergi ikut dekat 200, dalam 200 km macam tu lah kan, kalau bawa dengan penuh berhemah dan ramah mesra kan. Aku ada dengar jugalah komen-komen daripada orang lah berkenaan dengan motor ni. Katanya
dia agak mahal lah. Sebuah skuter yang dengan kapasiti enjin 125cc dengan 200cc. Tapi aku stopkan korang kat situ sebab barang-barang yang dibagi tu sebenarnya bukan barang kaleng-kaleng lah. Bukan barang kaleng-kaleng lah. Kalau tengok independent system. Selain daripada tu, tayar yang dibekalkan adalah Angel GT, Angel scooter, daripada Pirelli lah. Tayar ni, tayar standard kilang 120/70 dengan rim 12 di hadapan, 140/60 dengan rim 13 di belakang. So far lah untuk motor-motor yang bersisi lebih kurang 200 ataupun 100cc ni kan, jarang lah orang bagi brake caliper ni kan. Dengan Brembo caliper single piston di belakang, Brembo 2 piston di hadapan. So Brembo geng bukannya by Brembo ke ataupun Nissin ke Showa ke apa benda, Brembo. So memang barang dia memang barang premium. Dan motor ini juga dibekalkan dengan 2 channel ABS daripada Bosch, dengan disc brake dia lebih kurang 200mm di hadapan dan 190mm di belakang. Di atas ni dia tak pakai Brembo lah. Tapi kalau kata korang nak, sebenarnya ada aksesori tambahan yang boleh dibeli lah. Nanti aku cerita pula pasal aksesori tambahan tu. Yang kurang lah untuk sebuah skuter kan, sebab dia memang sporty. Bila dah terlalu sporty sangat ni, korang tengok ni kosong, memang nampak sporty habis kan. So dia punya ruang kargo kat sini memang minimal lah. Minimal tu boleh lah letak wallet, handphone, dekat kunci, boleh. So tak ada masalah. So boleh simpan lah kalau time hujan kunci ke apa. Cuma nak letak helmet tak dapat tak dapat. Fuse ni diletakkan di sini. Dan juga setting untuk ABS dan ODB pun boleh letak kat sini lah. Dekat belakang ni tak boleh dibuka dan tak boleh dicabut lah, kecuali dengan skru. Tapi kalau korang nak, ada aksesori tambahan untuk single seat. Kalau nak. Keseluruhan motosikal ni, lampu-lampu yang terdapat dekat motosikal ni 100% adalah LED termasuk headlight, tail light dan juga signal. So ini adalah tail light, itu adalah signal. Signal dia aku suka sebab walaupun benda ni simple tapi aku suka. Ni dia punya tail light dia. Memang sport bike habis. Macam Ducati pun ada. So ini adalah lampu hadapan dia lah. Juga LED. Signal pun cuma signal dia walaupun mungkin ada setengah orang kata susah lah apalah kan, tapi dia letak dia punya signal ni dekat lever guard tau. Dekat lever guard memang aku rasa kena gila. Memang ngam habis lah. So dah tak ada lah telinga capang macam kat belakang tu kan. So memang dia nampak memang very clean lah. Then dia punya side mirror pun just enough, tak terlalu kecil dan tak terlalu besar. Nampaklah seolah-olah macam umpama macam Rizoma pun ada kan. Untuk start motor macam ni, biasalah kena tarik brake, korang tekan. So apa yang ada kat meter dia memang benda yang very simple. Simple dia, signal, air, lampu. Ni pas lampu lah. So lampu, signal, and then ada signal ABS dekat sini, engine check dekat sini lah. And dekat sini ada 2 button untuk speed, jam dan juga odometer, minyak. So kalau kita tekan trip A, trip B. So trip B kita boleh resetkan dengan tekan lama kat sini. Dia akan zero balik. So total dekat sini hanyalah dah berapa jam dah korang bawa motor ni. Okay lah, bagi aku jam bawa motor ni tak tahulah penting ke tak kan. Unless kalau kita naik motor, unless lah kalau kita bawa motosikal macam enduro, penting lah berapa jam. Tapi bagi aku macam tak penting sangat lah. Kunci dia dia pun agak-agak lah. Dia buat macam trellis punya frame juga. Dan dia boleh lipat lah. Benelli macam ni, W Motor macam ni. So tak adalah mengganggu poket korang. Memang kemas lah. So Italjet since 1959.
And dia punya frame kat sini pun nampak gaya ala-ala macam triple clip, tapi bukan triple clip. Cuma dia punya design macam ni. Tapi kalau katakan yang bagusnya, aku nampak kat sini lah, yang bagusnya, kalau katakan handle ni ada masalah kat sini, korang cuma perlu tukar yang satu ni je, satu batang ni. Kalau kata yang ni ada masalah, korang tukar yang ni je. Kalau yang ni ada masalah, yang ni je tukar. So itu yang bagus je lah, sebab dia senampak macam seakan-akan triple clip lah. And kat sini kunci, ada USB charger Type B juga. Walaupun sekarang orang dah kurang pakai Type B, banyak orang pakai Type C. Okey bagi aku, agak universal. Dan sini adalah untuk tuang dia punya coolant. Aku tak tahu lah macam mana nak tuang, ada hose, special hose ke apa ke. Kat ni dia punya lubang coolant dia lah. Tak ada ruang-ruang rahsia lain. Dia memang toggle habis. Radiator dia ada dua kat depan, sebelah dekat sini dan sebelah lagi dekat sini. Dia punya sistem muffler dia macam ni lah. Daripada enjin turun kat sini, link pipe terus ke muffler. So sebenarnya boleh lah ada, kalau korang nak pasang, nak tukar aftermarket muffler tu, tak ada masalah lah. Ni adalah dia punya radiator cover lah. Memang dekat pasaran tersedia lah untuk motosikal ni racing muffler daripada Akrapovic. Dan kalau kata korang nak tukar pun, Olin pun ada mengeluarkan mono lah untuk motosikal ni. Tapi bukanlah sayang, aku tak sure sayang ke tak. Sebab motosikal ni dia cuma ada double stand, dia tak ada single stand. So mungkin senang-senang corner kot ke apa, tak tahu. Tapi kalau kata korang beli, korang nak, boleh dia bekalkan sekali lah. And then memang ada Brembo Racing brake kit lah untuk yang disediakan lah. Selain daripada tu, kalau kata korang nak tukar lah, benda ni ada dijual lah untuk carbon muffler lah, untuk under seat dan untuk apa ni apa lah, mudguard. So selain daripada tu, so basically untuk kos pemilikan dia, according to Abang Nick lah. Abang Nick, korang cari kat sini, datang, nama dia Abang Nick. Okay. Okay. So abang, cerita lah sikit. Alamak. Dia punya harga ni kalau nak beli macam mana? Alright, basically kalau you nak there are two options lah. Let's say you want to go for cash buy or loan buy. Kita ada dua-dua. For cash buy, basically you make full payment with us, and then after that kita akan straight away register the bike for you lah. Normally untuk register semua kita akan ambil masa dalam 4 to 5 days, working days. Sini kita tak nak janji cepat-cepat, because let's say if there's any hiccups, at least we can cover that hiccups sana. And then untuk loan processing will take at least 7 to 10 working days untuk they process it. And then after that, once loan is approved, you make the deposit, final deposit payment, and then after that, then kita akan register the bike. Similarly, another 4 to 5 days for the registration process. Untuk loan kita ada Aeon Credit, and also kita ada in-house loan. And also for those people yang working in the government sector or the government link segment company, you also boleh opt for Bank Rakyat. We just found out that Bank Rakyat pun provided zero down payment loan for the motor Italjet sini. Okay. So anggaran dia lah. So harga dia untuk 125 is about 31,500 plus. 585 85 to 89 like okay, that. Okay, 89. And then the 200cc punya is 37,029 ringgit. Okay, included insurance and insurance kita buat all rider insurance, and then road tax pun included everything. Okay, so kalau kata we go for option 1, cash is okay, kita put aside. Tapi kalau siapa nak beli untuk loan, 10% deposit minimum 10% deposit. Yes. So anggaran dia antara 3 to 5 years dengan dalam anggaran lebih kurang 4 for 125 lebih kurang 681 ringgit to 1000 lah kita letak. Untuk 200
harga dia lebih kurang 791 to 1170 ringgit. So monthly. So okay, itu harga nak ownership, nak beli motor ni, nak bawa balik kat rumah. Tapi maintenance dia macam mana? So the estimated dia, kita ambil dia punya time sela masa untuk servis dulu lah. Untuk dia 1000 untuk 1000 km yang pertama, dan seterusnya setiap 6000. Tapi of course lah, korang takkan buat 6000 punya. Kalau korang jenis lenjan macam aku, even motor aku 5000 pun 3000 4000 aku dah pergi buat. So untuk setiap kali servis, apa yang dia buat, tukar minyak hitam. And then minyak hitam dia sebenarnya full lah untuk dia punya engine, lebih kurang 1 liter. Tapi kalau dia tukar untuk next change tu lebih kurang 900 ml. Kalau kata korang tukar dia punya oil filter. Kalau tak tukar oil filter lebih kurang 900 ml. So kira satu botol lah. Kata Abang Nick ni lebih kurang, Abang Nick kakak lebih kurang minyak Circoline lah. Kita guna dekat sini is the scooter oil under brand Circoline. It's one of the genuine oil yang ada lah. Ada juga some customer dia prefer to use semi-synthetic oil. Semi-synthetic oil also boleh pakai juga, but do refer to your mechanics before before doing some oil change, so at least clarified with your mechanic is much more better. Okay. So and last kali CVT punya servis. CVT servis tu anggaran dia lebih kurang in total lah, kita kata in total less than 200 lah untuk setiap kali servis. Untuk major servis, kalau kata yang nak tahu pasal major servis basically dia akan check dulu. Kalau ada masalah baru dia akan advise untuk tukar lah. Okay, untuk motor skuter CVT tak ada rantai so dia pakai belt lah, belting lah. So belting tu pun bergantung lah, dia orang akan check daripada semasa ke semasa. Setiap kali dia servis, dia akan advise korang lah whether benda tu patut tukar ke tak lah. Normally kalau belting, our mechanic will check on the kekenduran. If macam dia nampak ada retakan or it's too kendur already, we will advise customer to change it. So benda tu akan advisable lah. Tapi tak adalah dalam masa 10 hingga 15 ribu tu, dia akan ambil masa yang lama sikit lah. Cuma yang paling merisaukan aku adalah kalau kata motor ni korang terjatuh, aku rasa ini akan affected lah. So aku tak tahu harga dia berapa lah. So itu yang aku rasa kurang sikit lah. Yang bukan kurang apa, aku takut. Dan aku tak tahu, disebabkan motor ni dia panggil sebagai Urban Superbike, the new Urban Superbike kan, dia punya nama jolokan dia. Aku tak sure kalau katakan dekat-dekat bahagian ni ngam juga kan, kalau kita boleh letak mungkin dia akan keluarkan juga crash bar ataupun crash bang tu kan. Nice juga kan kalau letak macam tu kan. Betul tak? Nice tu kalau ada crash bang kan. So kalau naik motor penat, letak kaki kat crash bang tu kan. So aku rasa itu sajalah geng.